Ma, jangan sebut ma. Kamu di sini. Si MM dah. Ma tu ma. Yang kan dah kalau semalam kan mak ngam tu nama malam itu nama tiba-tiba si Yasmin kena panggil nama pergi tempat kelas orang. Ternyata nampak. Ma tu ma aja kena ya hampir kena touch ma semalam nak tak kena panggil dan nak kena panggil ma. Ma nama tu si Yasmin tu nangis ma. Mestilah seramai-ramai itu sore ya seorang-seorang lepas tu nak jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu kakak Dedeng ada yang ketua dom kami ada yang komunis ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Apa ni ya kena fitnah gara-gara ya bilang kakak Minas tu sok-sok sini. Sebenarnya ia kena fitnah yang si Yasmin ni bilang begitu. Oh makanya kau ni dulu Zara kau pun kena fitnah makanya. Itulah tu ada pun dah rasa pun begitu. Jadi kalau Indah buat cakap jangan Indah. Habis kita juga Sudah si Yasmin bilang begitu. Cuma masalahnya ma ya apa ni si Yasmin tu siapa sumpah-sumpah pegang Al-Quran lagi ya mak. Oh sebenarnya Indah cakap lah. Memang, ya sebenarnya tak cakap, cuma masalahnya ya difitnah. Siapa yang mereka? Kena bilang apa ni, ya kawan ada serang phone ni kawan ni namanya kawan itu sendiri dengar. Tapi masalahnya si Yasmin tu memang tidak apa dia pun cakap begitu. Zara tu 24 jam pula dengan si Yasmin tu, tak pernah dengar begitu. Jabatan Peguam Negara (AGC) sedang meneliti dengan mendalam laporan penuh siasatan awal daripada Polis Diraja Malaysia (PDRM) berhubung kes kematian pelajar tingkatan 1 Allahyarham Zara Khairina. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan AGC sebentar tadi, proses penelitian itu merangkumi semua aspek undang-undang dan fakta yang dikemukakan. Ia yang mana bagi memastikan keputusan yang diambil adalah berlandaskan undang-undang serta memenuhi setiap keadilan. Sebarang keputusan berkaitan kes ini akan dimaklumkan setelah proses penelitian laporan penuh siasatan awal tersebut selesai dilaksanakan, kata kenyataan itu. Kenyataan lanjut menyatakan AGC turut menghargai kerjasama semua pihak dan menggesa orang awam untuk mengelak daripada membuat sebarang kenyataan bersifat spekulatif yang boleh menjejaskan proses siasatan dan keadilan. Terdahulu, PDRM telah menyerahkan laporan siasatan berhubung kematian Allahyarham Zara Khairina Mahathir kepada AGC. Mak, dah takut dah jumpa KM. Dia masih lagi. Apa jangan itu nak. Kalau tidak boleh tolong pada orang ni kan. Saya akan tanyakan dekat adik. Dia tanyakan tolongkan dekat adiknya. Coba tanyakan dekat Isnya masih lagi tak ada masalah dengan aku. Lepas tu kakak M tu bilang aku masih lagi nama asal saudara. Ma, Yung padam nama mo ra sebagai karbito. belum. Minta tolong orang tua Ini dia. dah dapat cuma dah sudah padam. Lepas tu dibuatnya batu. Ada lagi? Iya. Kalau yang buat juga macam mana? Itu yang pernah bilang. Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni ya. Kalau yang buat nak apa yang jadi? Satu lagi rakaman suara perbualan antara Allahyarham Zara Khairina Mahathir, Tiblas dan ibunya, Noraidah Lamat 45, tular di media sosial, memperlihatkan ketakutan dan kebimbangan yang dialami remaja itu terhadap seorang pelajar yang dikenali sebagai KM. Menerusi video berdurasi 44 saat itu yang dipercayai dirakam oleh ibunya, Zara meluahkan kebimbangan berhubung seorang pelajar senior yang didakwa sering mengganggunya. Mak Zara takut terjumpa KM. Dia masih lagi. Hari tu Zara minta tolong ada orang ni kan. Cuba kau tanyakan dekat adiknya. Cuba kau tanyakan dekat si KM masih lagi ke dia ada masalah dengan aku. Lepas itu KM tu bilang, ya aku masih lagi ndak maafkan si Zara. Kata suara dalam rakaman tersebut. Dalam perbualan itu, ibunya turut bertanya sama ada Zara. Sudah memadam namanya. Yang dipercayai ditulis di ruangan dalam bilik. Reka bentuk dan teknologi RBT. Namun menurut Zara nama tersebut telah ditulis semula oleh seseorang. Mak Zara sudah padam, lepas tu dibuatnya balik. Katanya dalam nada resah, rakaman itu turut memaparkan nada kebimbangan. Zara yang tertanya-tanya kemungkinan buruk yang boleh berlaku terhadapnya. Kalau dia buat juga, macam mana? Hari itu dia pernah bilang, kalau aku touch kau ni, berdarah-darah kau ni. Kalau dia buat mak, apa jadi? Soal Zara dalam perbualan tersebut. Bagaimanapun tarikh sebenar perbualan telefon itu tidak dapat dipastikan, namun rakaman itu pernah didedahkan menerusi kenyataan pasukan peguam, Ismail Hamid dan Shahlan Jufri yang mewakili ibu. Allahyarham pada Jumaat lalu. Sementara itu,
Ismail ketika dihubungi Sinar Harian mengesahkan bahawa rakaman yang tular itu adalah milik dua beranak berkenaan. Before we end, let's all give Al-Fatihah to the sister meant to be pleased with the believer Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum. Saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Tapi Perdana Menteri Malaysia telah mengatakan bahawasanya kertas siasatan telah pun berada di tangan Jabatan Peguam Negara. Persoalan dia ialah dalam kes Zara ini, ianya merupakan satu kes yang tidak ada orang nampak. Ya, tidak ada saksi mata. A direct evidence is not there. Tetapi ada mempunyai circumstantial evidence. Circumstantial evidence yang kita boleh tengok daripada sini ialah DNA. DNA baju semasa kematian, seluar, kasut dan sebagainya. Di mana pakaian tersebut semasa beliau dipukul ataupun tidak, sudah pasti DNA pelaku mestilah ada di pakaian, baju dan kasut. Apatah lagi dia dicampak dari atas ke bawah kononnya ya. Jadi mesti ada DNA orang-orang tu yang melekat di situ. Di samping itu juga kita kena ambil DNA di tempat tidur. Tempat tidur. Jikalau dekat tilam tu ada 2-3 DNA orang yang sama, maka menunjukkan bahawasanya keakraban pelaku dengan si mati. Begitu juga kalau kita buat DNA terhadap pelaku yang suspek, kita akan tengok DNA arwah berada di baju beliau and so on. Jadi menunjukkan keakraban. Jadi dan lain-lain benda ialah TikTok. Kakak ada muat turun oleh arwah. Dan kemudiannya yang 60 orang diambil kenyataan tu. Saya rasa, saya pun tak tahu, mustahil kalau 60 orang ni tidak ada seorang pun yang memberi impact ataupun keterangan yang positif. Saya rasa dia orang ni ambil statement 60 orang ni daripada sekolah, bukan sekolah agama tu, entah daripada sekolah mana, sekolah kebangsaan Cina ke sekolah kebangsaan India. Jadi itu sebab 60 orang tu tidak memberi impact. Jadi saya harap kalau nak kata-kata kertas siasatan itu telah pun lengkap. Jadi saya percaya jikalau wujudnya lompangan seperti ini, saya rasa it's quite difficult. I have to admit, after 34 years in practice, I understand that it's quite difficult. Right? Jadi kalau nak kata IP dah siap, saya rasa tak lengkap. Okay? Alright. Buli adalah satu jenayah. You tak, you go, kempen Sifa.